Palestin hari ini saya akan update pada saudara benda-benda kecil je. Perang turun belah. Hari ini adalah hari bombak yang ke-10 di mana pengeboman dilakukan. Amerika mengeluarkan kenyataan bahawa pelan rundingan damai dibuat, tetapi Perdana Menteri Israel menafikan dengan mengatakan tiada sebarang bentuk pelan rundingan dibuat. Perancis, Mesir dan juga Jordan telah mengumumkan mereka sedang membuat draft untuk gencatan senjata. Tetapi saya fikir kalaulah sumber daripada Amerika pun ditolak bulat-bulat oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, saya tidak fikir Presiden Perancis Emmanuel Macron mampu membawa draft rundingan damai atau gencatan senjata yang diusahakan bersama Mesir dan Jordan untuk mempengaruhi Perdana Menteri Israel. Itu je yang saya boleh update pada anda. Lepas tu saya kongsilah pada anda tentang sama ada orang pernah bertanya pada saya view balik komen. Seorang pernah bertanya, pernahkah Palestin menjadi pengkhianat kepada tanah airnya sendiri? Berarti saudara dah tengok di wiki, kerana Wikipedia menunjukkan bahawa pada intifada 87 hingga 95, selain daripada 1,000 lebih rakyat Palestin mati akibat serangan besar-besaran oleh Israel, terdapat 1,000 juga yang dilaporkan oleh Wikipedia mati dibunuh oleh orang Palestin kerana disyaki menjadi ejen Yahudi. Fakta tersebut kita tolak kerana itu adalah fakta wiki. Dia tak boleh disahkan oleh mana-mana data ataupun mana-mana jurnal yang lebih sahih. Itu hanyalah fakta Wikipedia, dan Wikipedia bukanlah rujukan jurnal yang boleh digunakan pakai sebagai fakta sahih. Cuma saya boleh ingat pada saudara waktu saya melawat Palestin, tapi saya tak sempat nak melawat makam Syekh Ahmad Yassin. Syekh Ahmad Yassin dilahirkan pada 1 hari bulan Januari tahun 1937 dan mati dibunuh pada Syekh Ahmad Yassin mati dibunuh pada 22 hari bulan Mac tahun 2004 ketika dia berusia 60-an. Sebahagian mengatakan bagaimana Syekh Ahmad Yassin pergi menunaikan sembahyang subuh di sebuah masjid di Gaza. Lepas sembahyang subuh, dia keluar dengan menggunakan 3 kereta. Selalunya penggunaan kenderaan lebih daripada satu adalah bagi memastikan bahawa pihak Israel tak dapat mengenal pasti mana satu kenderaan yang dinaiki oleh Syekh Ahmad Yassin. Ini cerita yang saya dengar, tiada fakta, saya share dengan saudara. Tapi pembunuhan itu sah, di mana ketika beliau keluar, Israel berjaya, dia diserang pada selepas solat subuh, berarti gelap, reflektor apa yang dipanggil sebagai night vision masih lagi berkesan. Jadi Israel menggunakan helikopter Apache IH dan kemudian menembak 3 roket ke arah kenderaannya yang menyebabkan Syekh Ahmad Yassin mati. Itu kejadian pada subuh 22 hari bulan Mac tahun 2004. Kemudian Syekh Ahmad Yassin meninggal. Saya jam dulu. Lepas Syekh Ahmad Yassin meninggal, pengganti dan juga pengasas Hamas yang saya sebut tu, iaitu salah seorang lagi ada Abdul Aziz Rantisi. Abdul Aziz Rantisi dilahirkan pada bulan September, tak salah saya, tahun 1948. Dia 11 tahun lebih muda daripada Syekh Ahmad Yassin. Jadi bila dia mengambil alih jawatan hanya 6 minggu je, iaitu pada 17 hari bulan April tahun 2004. Kalau Syekh Ahmad Yassin ditembak selepas sembahyang subuh dalam operasi menggunakan helikopter Israel, itulah nasib yang sama oleh Abdul Aziz Rantisi waktu dia menjadi pemimpin Hamas. Dia keluar solat maghrib, kenderaannya juga ditembak dengan helikopter Apache dan menggunakan roket yang sama. Berbalik tentang wiki mengatakan adanya orang Palestin yang mengkhianatinya, sebahagian daripada sumber juga mengatakan bahawa kenderaan yang dinaiki oleh Syekh Ahmad Yassin telah ditanda dengan menggunakan siluet yang boleh dibaca oleh night vision. Sebahagian mengatakan dia dibaca dengan tapak tangan, berarti seorang telah datang dan menyentuh kereta tu untuk menanda. Jadi oleh kerana pewarna atau sistem penandaan tu boleh menghantar isyarat secara night vision, di mana dibaca dengan warna hijau dan kemudian kenderaan ditembak dengan tepat. Tapi sumber ni juga tak boleh disahkan. Tapi kematiannya kedua-dua orang ni dikaitkan bahawa juga ada wujud pengkhianatan. Tapi saya boleh bagi tahu pada saudara juga, kalau kita tengok percubaan untuk membunuh Khalid Meshaal, dia ada trio legenda Palestin ni. 2 telah meninggal, legenda Hamas ni.
Satu Syekh Ahmad Yassin saya kata dah meninggal, kemudian kita ada Abdul Aziz Rantisi meninggal. Ismail Haniyeh adalah lebih junior yang naik menjadi presiden sekarang. Tempat yang paling senior adalah Khalid Meshal. Khalid Meshal oleh kerana dia diburu dan diburu. Khalid Meshal menyai sama dengan yang diburu sekarang ni, beberapa komando Hamas yang diburu sekarang ni. Khalid Meshal juga diburu sebagai paling dikendaki. Jadi Khalid Meshal melarikan diri. Khalid Meshal berlindung di banyak negara. Sebab tu timbul nama Malaysia. Kerana Khalid Meshal pernah dikesan berada di Kuala Lumpur. Khalid Meshal pernah kesan berada di Turki. Khalid Meshal pernah dikesan berada di Qatar. Dan Khalid Meshal juga pernah dikesan berada di Jordan. Khalid Meshal ni, semua singa, siapa yang memimpin, yang pernah memimpin Hamas akan mendapat gelaran singa, dipanggil singa liar. Khalid Meshal antara satu-satu orang yang berada di luar bumi Palestin, tetapi cuba dibunuh oleh ejen Mossad, iaitu Badan Perisik Israel selama 2 kali. Dia selamat dalam percubaan pertama ketika di Jordan, dan dia selamat pada percubaan kedua, iaitu di Qatar. Jadi apa yang menarik, ejen Israel ni tuan-tuan, dia boleh menyamar dengan memakai pasport Tunisia. Dia lah satu orang Israel, dia kena menguasai bahasa Arab. Kemudian dia menyamar dengan menggunakan pasport Tunisia, dan kemudian dia masuk kononnya menjadi warga pelarian Tunisia yang cuba mendapatkan perlindungan di Eropah. Dia masuk ke Eropah dan menggunakan pasport sebuah negara Eropah dan terbang pergi ke Qatar. Bila terbang pergi ke Qatar dengan menggunakan sentimen dia adalah pelarian Islam daripada Tunisia, dia mohon bekerja, dua ejen Mossad ni, dia mohon bekerja di sebuah hotel sebagai pelayan hotel. Begitulah dicik Mossad mengatur, tuan-tuan. Jadi pelayan hotel itulah operasi membunuh Khalid Meshal dilakukan. Tetapi Khalid Meshal ni, Allah sayang dia, 2 kali cuba membunuh dengan menembaknya di pedestrian hotel. Dia berjaya menyelamatkan diri. Itu yang saya gambarkan pada saudara, sama ada saudara mengatakan pengkhianatan orang Palestin untuk membuat penandaan pada kenderaan yang dinaiki oleh 2 pemimpin yang dibunuh dalam senario yang sama, iaitu menggunakan siluet hijau yang dibaca oleh night vision. Sebab itu pembunuhan berlaku, satu adalah lepas maghrib kerana gelap, dan seorang lagi lepas subuh ketika masih gelap, kerana sistem ini hanya boleh didetek dalam cuaca gelap untuk membuat tembakan yang tepat kepada kenderaan. Tapi sebenarnya ejen Yahudi, saya kata tadi, tak mungkin orang Palestin buat. Walaupun orang Palestin ramai yang percaya bahawa ada di antara mereka yang menjadi pengkhianatan di atas pembunuhan kedua pemimpin Hamas ni. Tapi saya boleh bagi tahu, ada fakta lain mengatakan, ada fakta lain, bukan mengatakan, ada fakta lain yang tepat, yang menunjukkan bahawa Qatar sendiri tidak tahu bahawa mereka menerima 2 orang Yahudi, bukan 2 orang pelarian Tunisia yang lari ke Eropah, yang kemudian memakai pasport Eropah masuk ke Qatar untuk meminta kerja sebagai orang Islam. Berarti immigration Qatar sendiri tak dapat mengesan bahawa ini bukan Muslim pelarian Tunisia. Ini adalah 2 ejen Mossad. Saudara bayang itu. Kalau gitulah bayangan kepintaran Mossad mengatur misi pembunuhan. Saya menolaklah kata 1000 angka yang dikaitkan sebagai kematian ketika An-Nakbah 1987 hingga 1993 adalah bagaimana Palestin membunuh saudara seagamanya yang dituduh menjadi pengkhianat kepada orang Israel. Saya tolak fakta tu. Jadi jangan rujuk pada wiki fakta tu, kerana fakta tu tak ditemukan di mana-mana. Tapi saya lebih berpegang kepada fakta. Sekiranya 2 warga Tunisia ini boleh menyamar dan dipercayai, tu orang terima dia. Berarti kefasihan bahasa Arab dia, kau boleh upayaan dia menonjolkan diri sebagai orang Islam, kau boleh upayaan dia meyakinkan Barat bahawa dia adalah warga Tunisia, atau mungkin Barat ni adalah negara yang berkompromi dengan menyiapkan pasport kononnya dia adalah pelarian Tunisia. Itu kita fikir kemudian. Tapi bila dia sampai ke Qatar, orang Qatar yakin dia adalah Muslim pelarian Tunisia, maka mereka beri dia bekerja sebagai pelayan hotel, tapi dia sebenarnya ada ejen Mossad. 2 kali mission ni gagal, dan itu yang menjadikan Khalid Meshal yang saya anggap kata selagi Allah belum kata sampai harimu Khalid Meshal, bahawa selagi itulah kamu menjadi mimpi ngeri pada semua pemimpin Israel yang memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Kerana Khalid Meshal ni, tuan-tuan, orang sangat mahukan dia. Kerana dia digambarkan sebagai seorang strategis yang sangat hebat. Apatah lagi Khalid Meshal berada di luar negara. Dia dapat bertemu dengan banyak negara, dan dia dapat melobi Hamas secara direct. Kerana begini, tuan-tuan, oleh kerana kerajaan Fatah memerintah Palestin, berarti duta-duta dan juga kebanyakan menteri kabinet ataupun orang-orang hubungan penting dia datang daripada Fatah. Walaupun mereka mewakili kerajaan Palestin, mereka boleh memakai topi Fatah ketika mereka berada di luar. Hamas oleh kerana dia telah disenaraikan sebagai pertubuhan pengganas, berarti
tidak ada boleh kerajaan Fatah melantik orang daripada parti Hamas. Kalau orang lantik pada parti Hamas, dia akan menjadi wanted di luar bumi Palestin. Jadi kalau dia dikeluar daripada bumi Palestinnya, jatuh di negara-negara yang pro Amerika, dia ditangkap, dia ekstradisi. Kerana dianggap sebagai wanted. Kerana dia telah disahkan sebagai anggota Hamas. Jadi Hamas ni tak ada. Tidak memiliki sebarang jawatan mewakili kerajaan Palestin di luar bumi Palestin. Tapi Khalid Meshal ni tuan-tuan, oleh kerana dia satu-satu orang Hamas yang bergerak di luar, walaupun tak rasmi, dia bersembunyi daripada negara Islam ke negara Islam yang tidak akan menyerahkan dia kepada orang Amerika, walaupun Amerika dan Israel nakkan dia sebagai salah seorang pemimpin pengganas yang hebat. Dia berjaya melobi banyak perkara. Dia boleh menjelaskan misi Hamas. Dia boleh menjelaskan pandangan Hamas. Dia boleh meyakinkan ramai orang, dan dia sangat popular di kalangan bukan sahaja pemimpin politik negara Islam. Dia popular di Malaysia, tuan-tuan. Mempunyai hubungan baik dengan kerajaan Malaysia dulu dan sekarang. Dia popular di Qatar. Dia sangat disayangi dan dia sangat diberi keutamaan di Qatar. Dia diterima baik di Turki. Malah ada fakta mengatakan bahawa Jordan juga memberikan dia perlindungan yang baik, walaupun Jordan mempunyai hubungan diplomatik dengan kerajaan Israel. Itu yang saya cerita pada saudara untuk share tentang. Satu adalah saya nak jawab satu soalan yang mengatakan benarkah 1,000 lebih orang Palestin dibunuh pada anak Bas 87 hingga 1993 sebagai pekanak Palestin. Saya tolak. Fakta wiki ni baca sebagai rujukan popular je, tarikh lahir apa semua boleh cek dekat wiki. Tapi pandangan-pandangan yang sensitif jangan semak, kerana wiki boleh saja dimuat naik oleh sesiapa yang kemudian akan menggunakannya untuk memburuk-burukkan keadaan. Jadi saya tolak fakta tu. Dan saya lebih percaya bahawa pembunuhan Syekh Ahmad Yassin adalah penyusupan Mossad. Kalaulah Mossad berjaya menyusup masuk sampai ke Tunisia dan berjaya menyusup masuk ke Qatar dan juga ke Jordan, adalah tidak mustahil mereka nak susup masuk sekitar 10 km je ke dalam Gaza untuk membuat penandaan pada kenderaan yang akan dinaiki oleh dua orang pemimpin Hamas yang dibunuh dalam tempoh selang 6 minggu, iaitu pada bulan Mac dan bulan April tahun 2004. Itu yang saya share dengan saudara. Kalau ada apa-apa isu, saudara tanya, tapi jangan tanya saya benda-benda. Saya betul-betul, tuan-tuan, saya bukan marah, tuan-tuan. Tapi saya nak satu, saudara taklah tanya benda saudara tak fikir. Saudara dah lah tak nak fikir benda yang saudara tanya. Lepas tu saudara nak suruh saya pula fikir menjawab soalan orang yang tak berfikir. Jadi majlis ilmu tu sangat rendah taraf dia. Tuan-tuan, saudara fikir dulu. Kemudian saudara tanya dan admin akan bagi tahu saya apa-apa soalan yang boleh saya jawab. Mangkali saudara nak pencerahan. Tapi jangan, kalau kadang-kadang orang tanya soalan ni begini, tuan-tuan, kerana dia nak test ya, sama ada dia lebih tahu atau orang lebih tahu. Dia ingat saya pun palatau macam dia palatau. Jadi peninglah. Ini bukan pertembungan palatau-palatau. Saya cuma share dengan saudara saja. Kalau maklumat tu berada dalam jangkauan saya share. Kalau saya tak tahu, saya kata wallahu a'lam. Ada apa soalan ni? Okey. The Greater Israel Plan ni jangan baca di wiki lah. Saudara saudara Google, lepas tu saudara download. Dia kebanyakan datang dalam bentuk PDF. Dia adalah kajian akademik kebanyakannya. Majoritinya dalam bahasa Inggeris. Google je The Greater Israel Plan. Pakai benda yang sama, tapi jangan tengok di wiki. Lepas tu bawah tu saudara nampak banyak artikel-artikel yang datang dalam bentuk kajian akademik. Sebahagiannya jurnal, sebahagiannya adalah kajian ilmiah. Saudara Google. Ataupun saudara nak dapat lebih mudah, Google dalam bahasa Malaysia juga. Plan Israel Raya. Ramai juga sarjana yang membuat penilaian dan juga membuat pengkajian tentang Israel Raya ni, bagaimana Israel yang ingin menubuhkan negaranya daripada sungai Nil hingga ke sungai Euphrates. Berarti daripada sungai Nil di Mesir, mereka kata itulah tanah yang dijanjikan dalam khutbah Nabi Daud di atas puncak Gunung Zion, dan wilayah itu akan sampai ke sungai Euphrates, iaitu di Iraq. Berarti Mekah dan Madinah juga berada dalam jajahan mereka. The Greatest Israel Plan. Kalau saudara baca. Satu lagi pihak pula mengatakan bahawa sempadannya hanya sampai di Jeddah, iaitu tidak sampai di tanah suci Mekah. Saudara boleh baca je The Greatest Israel Plan. Saya rasa bukunya banyak je boleh beli. Sama ada saudara nak baca dalam bahasa Inggeris, tengok Shopee mungkin jual tu. Banyak sangat ditulis. Tapi saudara pastikan saudara beli adalah kajian sarjana. Kebacaannya kalau saya baca, saya ambil jurnal ataupun kajian akademik. Kajian akademik ni adalah paper tu digunakan untuk tujuan doktorate ataupun master. Satu. Yang kedua, kajian yang telah dibuat oleh ahli akademik. Berarti seorang profesor ataupun seorang ahli akademik yang telah ada doktorate, dia buat kajian itu adalah untuk kajian jurnal akademik. Jangan baca artikel. Artikel ni dia panggil level dia untuk menjelaskan hal-hal yang besar seperti The Greatest Israel ni. Tak boleh dibaca. Artikel baca boleh lah, tapi tak ada lengkap. Saudara download dan baca lengkap. Walaupun halaman yang datang mungkin sekitar sampai 200 halaman.
dengan sekitar 80 perkataan satu muka. Berarti saudara kena baca 16,000 perkataan. Baca je, ambil masa dan baca. Sebab The Greatest Israel perlu difahami. Saya masih berpegang pada The Greatest Israel basic berdasarkan lambang kepada bendera Israel tu, iaitu biru panjang atas dan biru panjang bawah. Biru panjang atas adalah merujuk pada Sungai Nil. Biru panjang bawah adalah merujuk pada Sungai Euphrates. Berarti dia kata simbol David tu, yang bintang tu, hanya akan lengkap dengan negara yang dibina daripada dua unjuran sungai yang paling masyhur di dunia, iaitu Sungai Euphrates di Iraq dan juga Sungai Nil di Mesir. Saya baca The Greatest Israel daripada teori itu. Sebahagian mengatakan hanya sampai ke Jeddah saja, itu tak sampai ke Tanah Haram. Tapi kalau ikut tafsiran beberapa orang mengenai garis biru di atas bendera King David, bendera Israel tu, yang menggunakan logo King David tu, adalah garis biru atas dan bawah itu adalah merujuk kepada kedua-dua sungai sebagai wilayah dalam jangkauan Bani Israel, seperti mana yang disebut oleh Nabi Daud ketika berada di puncak Zion. Okey? Okey. Dia cerita lama tu, iaitu pada tahun 2006 hingga tahun 2010. Di mana sebelum tu Hamas tak pernah menang besar. Tapi bila Hamas menang, dia kena ingat menang Hamas bukanlah menang majoriti mutlak. Menang Hamas adalah menang majoriti untuk menguasai Gaza. Itu bermulanya dua parti menguasai dua wilayah berbeza. Nanti saya cerita pada saudara pula tentang bagaimana wujud Bangladesh dan Pakistan. Bila dua wilayah dipisahkan, dia mempunyai dua sentimen yang berbeza. Apabila tahun 87 hingga tahun 1963 yang saya kata berlaku intifada yang pertama, itu adalah intifada yang dibangkitkan oleh orang Gaza. Apabila orang Gaza, Israel ni, Palestin dia pernah berpecah, tapi kena pegang hari ni, pegang betul-betul benda ni, iaitu iktikad. Dia tak pecah macam kita berpecah. Kita pecah ni kerana politik. Mereka berpecah pada iktikad. Cuma parti tu parti, iktikad dia pada waktu itu, kedua-dua orang mempunyai jalan benar yang tersendiri. Yasir Arafat dengan parti Fatah mahukan, waktu tu macam ni tuan-tuan, bila tahun 87, perang 1967. Ni saya cerita dulu dekat soalan kawan saya ni, anda ambil renungannya. Hamas waktu ditubuhkan, Fatah waktu ditubuhkan tahun 1959 sebagai gerakan. Kemudian dia menjadi parti politik tahun 65. Matlamat dia memang sama. Pada waktu itu matlamatnya memang sama kerana dia menerima sokongan dunia untuk menghalau keluar orang Israel daripada bumi Palestin dan Palestin kembali merdeka memiliki negaranya. Itu Hamas ditubuhkan. Tapi keadaan berubah bila berlaku perang tahun 1967. Di mana di tengah-tengah sembangat orang-orang negara Islam nak menyokong ni, terutama apabila tahun 1955 OIC ditubuhkan. Negara-negara Islam memberi sokongan kuat kepada Palestin untuk merdeka. Pada tahun 1967, telah timbullah satu kebangkitan, di mana kebangkitan negara Arab untuk memerdekakan Palestin. Di mana saudara tahu Mesir, saudara tahu Jordan dan Syria menempatkan angkatan perangnya di sempadan untuk menyerang dan menghalau keluar Israel. Atas semangat kerana sejak Palestin dijajah pada tahun 48, orang Islam nak bebaskan Palestin. Dan itu juga semangat yang dipegang oleh parti Fatah, Yasir Arafat. Tapi perang 67 telah berlaku bukan pembelotan, telah berlaku penipuan. Di mana negara-negara Arab yang kaya minyak yang selama pertemuan tu mengatakan akan menyokong Mesir, akan menyokong Jordan dan akan menyokong Syria. Sekiranya ketiga-tiga negara ini menjadi buffer, iaitu kawasan serangan. Tapi bila sampai hari nak berperang, 5 hari bulan Jun tahun 1967, 100,000 angkatan tentera Mesir berada di Sinai. Beberapa ribu angkatan Jordan berada di sempadan berdekatan dengan King Abdul Aziz, garis sempadan King Abdul Aziz, dan Syria berada di sempadan perbukitan Bukit Golan. Nak menyerang dalam perang tahun 67. Ingat perang ni bila kalah, inilah perang yang kita kalah Baitul Maqdis. Kerana Israel pada tahun 48 belum dapat Baitul Maqdis. Tebing barat tu masih lagi dikuasai oleh Jordan. Berarti serangan akan berlaku daripada tebing barat. Kerana sekarang ni dia ada Bukit Golan. Berarti kalau Syria nak serang sekarang, dia kena naik Bukit Golan dan turun Bukit Golan. Dulu tak. Memang angkatan tentera boleh masuk turun dan berada di tebing barat. Kerana tebing barat pada waktu itu masih milik pelarian Palestin dan dikuasai oleh Jordan. Bila sampai hari berperang, tahun 67 ni tuan-tuan, minyak telah pun meledak. Raja-raja monarki Arab ni telah mempunyai hubungan baik dengan Amerika. Kennedy punya pengaruh sangat kuat dan luar biasa pada tahun 60-an tu. Apa yang jadi bila berlaku perang tu, trio ni, tiga sekawan ni, Syria, Jordan dan Mesir tidak menerima bantuan.
niat nak menghalau Israel pada tahun 1967, nak menghalau Israel pada tahun 67, makan diri. Israel bukan menjadi semakin kecil. Kerana Israel menerima bantuan tentera udara dan angkatan perang yang sangat luar biasa daripada Eropah, terutama daripada Amerika Syarikat. Israel bukan saja dihalau, tapi dia meluaskan sempadan dia dengan merampas Menanjung Sinai. Menanjung Sinai milik Mesir. Ismail merampas Bukit Golan yang ada di Syria, yang ada di Jordan. Dan daripada yang ada sekarang ni, Tel Aviv yang ada sekarang ni, Israel terus merempuh dan akhirnya dalam perang 5 hari je, semua tentera Islam kalah dan berterabur. Mesir berundur dengan 100,000 angkatan dan juga kereta kebal dia waktu di bawah perang tersebut. Jordan terkontang-kanting kerana dia sebuah negara kecil yang tak ada apa-apa pun. Dia rasa dia akan mendapat backup ketenteraan dan backup persenjataan daripada negara Arab. Tapi Jordan tak dapat. Jordan inilah yang paling kesian, tuan-tuan. Kerana Jordan terpaksa berundur sebagai sebuah negara kecil yang waktu tu saya rasa 3 juta. Sebab penduduk Jordan sekarang 6 juta. Saya bayangkan tahun 67 mungkin tak capai 3 juta penduduk dia. Berundur terkontang-kanting. Dan itulah tarikh di mana perang yang Yom Kippur, yang dipanggilkan hari yang kalau tengok tradisi dia sama seperti hari tradisi Masjid Cordoba. Di mana apabila orang-orang Israel menyanyi dan menari-nari meraihkan kemenangan Yom Kippur, kita tengok jadi marah. Sama seperti juga orang Kristian meraihkan kegembiraan dengan menyalakan bunga api dan minum arak di depan Masjid Cordoba sebagai menanda jatuhnya Empire Andalus di bumi Eropah. Sama, tuan-tuan. Jadi bila berlaku perang ni, Yasir Arafat pada waktu tu dia memimpin. Ketika perang tu Yasir Arafat dah jadi pemimpin. Kan saya sebut tadi dia menjadikan Fatah pada tahun 59 dan menjadikan parti tahun 65. Tahun 65 dia memimpin Palestin. Apabila dia melihat cita-cita dia yang kononnya akan disokong oleh negara Arab, akhirnya hanya Mesir, Jordan dengan Syria saja yang berperang. Yasir Arafat telah menerima satu gambaran bahawa habis, halas. Maksudnya kalaulah Palestin nak berdiri dengan betul-betul menanti persokongan negara Islam, ia halas, habis. Sebab itu waktu yang menguji. Detik perang betul. Bukan cakap kosong macam sekarang ni. Kami membidah. Itu adalah detik yang betul-betul diajak berperang. Detik yang betul-betul nak tengok siapa yang akan melindungi Palestin. Jadi kerana pengajaran tu, sampai tahun 1987, Yasir Arafat terpaksalah menerima apa yang ditawarkan oleh Presiden Jimmy Carter. Kerana kalau dia dengar lagi kawan Arab dia dah menipu dia pada tahun 1967. Malah kawan Arab dia pada waktu tu hampir tak pandang lagi lah. Beralih daripada menyokong Palestin. Kerana kegerahan minyak dan juga kegairahan mengadakan urus niaga dengan negara barat. Yang dah tentu juga menggunakan pelobi Yahudi. Bila sampai tahun 87, apa nama kawan kita ni? Awi. Dia guna nama Eric Van apa tak? Glamour nama dia. Awi. Jadi bila sampai tahun 87, Yasir Arafat tak ada pilihan. Ketika Jimmy Carter datang dan menawarkan kepada dia pembentukan 2 buah negara merdeka, di mana Palestin merdeka dan Israel merdeka, dia terpaksa mengubah pandangan. Di mana pada waktu itu perjuangan adalah untuk memastikan Israel dihalau keluar. Tapi mana mungkin? Tahun 87 Israel dah kuat. Persenjataan Israel dah kuat. Kedudukan Palestin semakin teruk. Negara-negara Arab kecup perut. Jordan bila kalah perang tahun 67, 1974 terus sign perjanjian. Bersetuju mengiktiraf Israel sebab dia negara kecil. Sekarang barulah dia tahu dia dah silap. Dia pergi bergaduh dengan Israel, rupanya negara-negara Arab tak backup dia. Kerana dia sebuah negara kecil yang miskin, dia akhirnya memilih menjadi negara Arab yang pertama tunduk kepada Israel. Kerana dia bimbang kalau Israel serang dia lagi sekali, habis dengan Jordan. Jordan pun menjadi Israel. Jadi Israel, Jordan pada waktu itu menandatanganinya. Mesir menandatanganinya pada tahun 79. Tahun 78 Jimmy Carter pujuk lagi Presiden Anwar Sadat sign. Mesir menjadi negara yang kedua. Okey, bila dah sampai tahun 87, Yasir Arafat tahu dia tak ada pilihan. Untuk membolehkan sebuah negara Palestin ada, dia kata ada daripada tak ada. Ramai yang menasihatkan dia sekurang-kurangnya, rakyat kau tak perlu berperang, kau boleh membina semula bangsa Palestin, selamat daripada pembunuhan dan penghapusan etnik, daripada genosid bila kau punya negara sendiri. Dia pun kata okey, kita berunding dan sekarang kita nak bahagi kawasan. Pembahagian kawasan waktu tu nak dibahagikan. Kawasan yang sensitif adalah Baitul Maqdis. Ingatlah tahun 87, berarti waktu tu 20 tahun dah Baitul Maqdis jatuh ke tangan Yahudi. Bila sampai saat tu, 3 orang ni tak bersetuju. Itikad yang dipegang oleh Syekh Ahmad Yassin, itikad yang dipegang oleh Abdul Aziz Ar-Rantisi dan itikad yang dipegang oleh Khalid Meshal, orang muda. Mengatakan mana boleh, kita jihad, mati kita tak ada negara pun tak apa. Janji bukan Yahudi pemilik tanah air ni. Dia pegang itikad tu. Seorang telah mengatakan kita tiada lagi mempunyai sokongan daripada bangsa dan agama ini, bangsa ini dibunuh, daripada kita terus ditindas. Kita pilih merdeka dengan 2 negara dan kita cuba mendapatkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Palestin. Seorang lagi kata tak,
mati syahid ke jalan Allah. Itu itikad. Saya kata pegang itikad. Seorang ni mempunyai itikad yang baik kerana dia nakkan bangsa Palestin tumbuh kembali dan Masjid Al-Aqsa jadi milik orang Islam. Seorang ni itikad dia pun betul. Hamas ni, 3 saudara Hamas ni pun betul, bahawa kita akan lawan habis-habisan mana mungkin kita bagi bumi kita kepada pendatang Yahudi kerana mereka menjarah kita sejak tahun 1948. Bila sampai pilihan raya, Hamas bukanlah parti yang kuat kerana Yasir Arafat pada satu masa mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Tapi lama kelamaan, orang yang berada di Gaza menjadi semakin miskin. Gaza menjadi semakin tertekan. Gaza menjadi semakin terbiar. Maka dia duduk jauh kan, yang dari Israel tak benarkan kedua-dua berkomunikasi. Maka akhirnya dia seperti menjadi 2 buah negara dengan 2 buah ideologi yang berbeza. Maka menanglah Hamas di Gaza. Bila menang Hamas di Gaza lah berlaku pertelingkahan. Bertelingkah ni jangan kata Hamas lah. Kita pun nak tukar kerajaan bertelingkah juga lagi. Teruk, lompat sana, lompat sini. Habis segala pintu hotel diredahnya masuk. Habis segala bumbung atap ditebuk. Itu yang tak berperang. Bagi orang yang berada dalam keadaan berperang, pertelingkahan berlaku. Tetapi akhirnya 2010, satu perjanjian damai telah berjaya dihasilkan. Itulah Hamas dan Fatah bersatu sekarang. Kalau saudara pergi ke Palestin, dia dah tak ada dah cerita Hamas dan Fatah. Dah tak ada. Malah boleh digezet dah. Kalau pilihan raya, berarti Hamas akan menang di Gaza. Kalau pilihan raya, Fatah akan menang di tebing barat. Dah gezet dah. Dan kedua-dua akan membentuk kerajaan campuran. Cuma oleh kerana Hamas telah pun diisytiharkan oleh Amerika sebagai pertubuhan pengganas. 22 pertubuhan pengganas yang paling berbahaya. Digezet oleh CIA. Berarti Hamas menjadi parti domestik. Jadi dia bergantung pada Fatah. Dalam kerajaan campuran, Fatah ni oleh kerana dia tak disenaraikan sebagai pengganas, maka kerajaan Hamas ni hanya dilantik untuk Perdana Menteri mentadbir wilayahnya. Tapi dah tentulah duta, menteri kabinet, seusaha negara, jawatan-jawatan yang memerlukan seseorang berada di luar negara akan dilantik daripada parti Fatah. Kerana dengan menggunakan pasport parti Fatah je orang ni dapat pergi ke negara luar sebagai bukan pengganas. Sebab tu Ismail Haniyeh dia tak boleh bergerak sesuka hati ke mana-mana negara kerana dia jatuh jadi negara yang membelot, tangkap dia dan diserahkan kepada Amerika, maka dia diserahkan sebagai pengganas. Tapi untuk sekarang dah tak timbul dah. Saya fikir kata it's known, Gaza adalah milik Hamas, manakala tebing barat adalah kubu kuat Fatah. Tapi kedua-dua kerajaan ini telah pun bergabung pada tahun 2010 dan kekal memerintah hingga sekarang 11 tahun. Kita doakan tak ada perbalahan. Ramai juga berkata pada saya, kenapa dalam keadaan sekarang pemimpin-pemimpin Fatah tidak menyatakan sokongan pada Gaza? Menyatakan sokongan adalah tak penting. Yang penting secara diam mereka menyokong. Kerana saudara harus ingat, jika seorang pemimpin Fatah menyatakan sokongan, berarti dia akan membuka ruangan, akhirnya dia juga akan dianggap pro-Hamas. Berarti habis Palestin. Jadi kadang-kadang jangan ikut emosi tuan-tuan. Nak suruh orang cerdik dalam, orang Palestin ni dia perang lama. Tuan-tuan perang poster je, perang cyber je waktu pilihan raya. Dia perang jihad, angkat senjata. Cerdik dia tu lain pada kita. Jadi saudara nak suruh dia ikut cerdik kita. Dia Fatah mesti menyatakan sokongan ke atas saudara dia. Nyata sokongan apa? Dia perang sama-sama mati. Di sebelah sini pun meninggal. Kalau saudara lihat, angka korban di tebing barat dah naik ke 13 orang berperang, bertempur. Angka korban yang berada di Gaza naik 209 sebab pengoboman. Di sebelah tebing barat dia rempuh, dia jumpa, dia bertumbuk, dia bawa pisau, dia tikam. Malah Muslim Israel, maksudnya dalam Israel ni ada 9 juta penduduk, 1.89 adalah Palestin yang diberi kewarganegaraan. Dalam tu pun ada kacau. Orang Palestin bawa juga pisau pergi tikam sana sini, 3-4 orang ditangkap. Berarti secara komplikasinya, saudara jangan suruh orang Arab pompam cakap macam Malaysia ni, jadi Ahmad Maslan lah, jadi Ahmad Maslin lah, bercakap pokpek. Yang pentingnya kedua-dua pihak tahu, mereka telah menentang Israel sejak tahun 48 ketika datuk nenek mereka dihalau. Mereka menubuhkan parti dan terlibat perang tahun 67. Terlibat. Mereka berada dalam intifada tahun 1987 sampai tahun 1993. Dah lalu lagi intifada 2005-2008. Perang 2 bulan, iaitu Disember 2008 sampai Januari 2009. Perang lagi 7 minggu pada tahun 2014. Jadi jangan ajar orang ni. Kita sajak belajar dekat sekolah UMNO, sekolah Bersatu, sekolah PAS, sekolah apa, jangan ajar. Sebab kita main game politik yang lain. Mereka main game jihad lah. Berarti setiap orang yang bercakap, sebab tu saya bagi tahu kepada tuan-tuan, satu yang unik apabila saudara melawat rumah orang Palestin ni, dia tak gantung ni macam kita ni, Levi's apa semua ni. Dia tak gantung poster-poster jam besar apa semua, kunci-kunci Mercedes bagi orang tahu. Yang digantung adalah wajah. Saya mula-mula sampai, saya ada satu pandangan muskil, dia orang ni taksub betul gambar anak keluarga isi.
Rupanya hanya mereka yang mati syahid ke jalan agama je digantung potret mereka dalam rumah. Jadi bila kita sampai, setiap isi rumah akan berbangga kalau dia ada banyak gambar. Berarti dia boleh cerita, ni anak aku mati tahun 84, intifada. Ini anak aku yang tahun 2008 kena tembak. Ini anak aku yang mati. Jadi dia ada cerita pada setiap gambar. Jadi bagi bangsa yang telah melalui perang jihad, yang dianggap satu-satunya dalam sejarah Islam moden. Saudara kena ingatlah, jihad yang dilakukan oleh Islam untuk merampas kembali Baitul Maqdis itu panjang. Hampir 100 tahun sebelum Salahuddin ambil tahun 88. Berarti Palestin tahun ini dijajah 73 tahun. Dia akan menjadi satu tempoh yang kedua terpanjang dalam sejarah Islam. Palestin ni yang sekarang berjuang ni adalah tempoh yang kedua terpanjang dalam sejarah Islam. Iaitu bangkitnya orang Islam nak merampas kembali tanah Baitul Maqdis dan juga bumi Palestin daripada pendudukan. Dulu kita lawan dalam pendudukan Roman, kemudian lawan dalam pendudukan Inggeris Barat dalam Perang Salib. Tapi dia orang dapat duduk tak sampai 100 tahun. Berarti saudara, kalau kita nak tahu tentang Salahuddin Al-Ayyubi datang dan membebaskan Masjid Al-Aqsa, adalah selepas hampir 100 tahun Masjid Al-Aqsa dijarah oleh orang Kristian daripada Barat. Dan orang yang sekarang berperang, orang Palestin yang sekarang berperang ni, tak kira dipimpin oleh siapa pun, mereka telah berperang 73 tahun. Pada 15 Mei itu genap 73 tahun bangsa ini berperang. Jadi saya sampaikan mukadimah tu je pada saudara untuk saudara faham bahawa jangan melihat konteks Palestin dalam konteks politik kita. Sebab dia iktikad. Perang iktikad ni kalau tanya pada ulama' ni senang. Itu kedua-dua pihak benar. Dalam iktikad yang betul-betul benar bagi kedua-duanya. Saya sekarang menyokong kedua-dua. Iktikad Hamas pun betul. Kerana saya fikir kalaulah Yasir Arafat menandatangani perjanjian tersebut tidak akan menjadi kenyataan. Ya, sampai sekarang kena game. Bertukar-tukar Presiden Amerika, sampai sekarang kena game. Perjanjian itu tak pernah dilaksanakan kerana akhirnya Israel mengubah pendirian. Dalam asalnya dulu dia mahu Baitul Maqdis diserahkan kepada Palestin. Sekarang dia tak nak. Dia nak Baitul Maqdis Timur menjadi milik dia. Berarti ibu kota yang menempatkan kota lama yang ada Al-Aqsa yang orang Islam nak pertahan biarlah sekangkang kera tu, itu tak nak diserahkan. Dia tukar pula plan. Berarti apa yang nampak oleh kasyafnya Syekh Ahmad Yassin tu betul. Bahawa ini bukan bangsa yang nak dibawa berunding. Berarti kedua-dua ada iktikad. Yasir Arafat pada waktu itu pula katakan, kalau terus berperang kita akan kalah. Kerana siapa yang akan bantu kita waktu ni? Dalam perang tahun 67, semua rakan-rakan Arab kita telah meninggalkan kita. Semua rakan-rakan Arab kita telah mengenepikan kita. Dia pun ada iktikad dia juga dengan menyadari kedudukan orang Palestin adalah bergantung kepada kebijaksanaan orang Palestin. Jadi bijaksana dia pada waktu itu ketika Amerika menawarkan perjanjian damai pembentukan dua negara, terimalah. Daripada tak ada negara ataupun hidup serupa tak ada negara, lebih baik ada negara. Jadi kena faham. Itu je saya jelaskan kepada saudara tentang Fatah dan Hamas untuk saudara faham. Dan kemudian saya cerita juga pada saudara, hal yang sama berlaku juga. Cuma saya tak boleh ingat tahun sebab saya tak ready untuk brief ni. Ketika British nak meninggalkan India, British telah memberi, kan India nak merdeka ni berlaku krisis, di mana orang Islam tak mahu menjadi sebahagian daripada India dan orang India pun tak mahu orang Islam menjadi sebahagian daripada dia. Jadi British nak merdekakan secara pukal tak boleh. Maka dia bagikan tawaran di mana orang Islam boleh berpindah, di mana mereka yang tinggal di bahagian ni berpindah ke timur. Dan kemudian mereka yang berpindah ni berpindah ke barat. Dia bagi satu tarikh, maka berpindah. Maka itu terbentuk Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Tapi akhirnya oleh kerana ibu negara pemerintahan dan perbezaan kaum, maka orang Pakistan Timur, Bangladesh ni, dia tak mahulah, dia kata majunya di sebelah Pakistan Barat ni, di sebelah Karachi. Okey, yang di sebelah dia tak maju. Maka akhirnya berpisah. Sama aja. Kerana apabila dipisahkan orang Islam kepada dua bahagian, kemudian dia dapat dua mentaliti. Orang Pakistan ni kebanyakan postu. Orang Pakistan Timur pada waktu itu ada Bangladesh. Maka akhirnya berlaku peperangan, rampasan kuasa dan akhirnya orang Bangladesh mengisytiharkan mereka keluar daripada Pakistan. Dulu dia dikenal sebagai Pakistan Timur. Kemudian berubah menjadi menjadi Bangladesh. Itu saya cerita sama juga benda tu. Apabila mereka pecahkan kita akan hidup dalam dua blok yang berbeza. Okey? Saya ingat habis tu panjang lah tu. Kita stream hari-hari tuan-tuan, bukan 2 tahun sekali. Jadi kita simpanlah tengah untuk besok. Hari ni paling panjang, lebih kurang dalam 1 jam 15 minit. 1 jam 10 minit lah saya live tadi, lewat sikit 5 minit. Itu je lah. Kalau saudara ada benda lagi nak tanya. Tak ada apa kita tanya. Saya jelaskan pasal itu. Saya bagi tahu lagi satu saudara. Bagi mereka yang ingin membaca, inilah masa dia. Kalau saudara tak baca sekarang, saudara tak akan baca satu sejarah yang penting. Kita kalau baca sejarah, nak baca balik sejarah Perang Salib. Jangan masuk Perang Salib, Perang Jihad.
kita akan faham tempo dia. Tidak mudah. Kerana Salahuddin Ayyubi tak rasa saya 99 tahun selepas Israel selepas Kristian Barat menduduki Byzantine, termasuk Baitul Maqdis tu. Dia baru menang 9 perang yang besar. Kalau baca tu ada 9 perang yang besar. Dalam Eropah dia menulis 8. Dari kacamata Eropah disebut perang salib, dia menyebut 8 perang salib. Dalam Islam dia menyebut 9 perang salib. Jadi baca tu sebelum datang Saladin, kemudian baca, kalau saudara nak baca The Greatest Israel tu, saya rasa baca, beli je buku dia Google dan dapatkan dekat Shopee atau beli di Amazon je. Saudara boleh dapat. Kalau saudara bagus dalam bahasa Inggeris, baca daripada sarjana Arab yang diterbitkan dalam bahasa Inggeris. Tapi saya lebih mensarankan saudara baca daripada sarjana tempatan. Jadi saudara faham sebab point of view tu daripada sarjana Malaysia. Jadi termnya, terminologinya, penurunan bahasa dan sudut pandangnya lebih mudah dibaca daripada sarjana tempatan. Okey? Saya ucap terima kasih pada lebih 2,000 orang yang ada dalam sesi malam ni. Keluar ikut SOP tuan-tuan.